وعلى آله وصحبه أجمعين. وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق ما قالته أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Shaqiq radhiyallahu anhu. Kata dia, pada satu hari satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memberi khutbah kepada mereka selepas asar. Abdullah bin Shaqiq dia kata Abdullah bin Abbas pada satu hari bagi satu ceramah, bagi satu tazkirah kepada mereka selepas semayang asar. Hatta gharabati syams, lajak dia duk bagi tazkirah ni sampai masuk maghrib. Daripada habis semayang asar dia bercakap sampai maghrib duk bercakap lagi. Wa badatin nujum, sampai bintang dah mula duk terbit di langit, dia duk pulun lagi. Wa ja'ala an-nasu yaqulun as-salah as-salah. Orang ramai ni pakat duk bercakap hang aku. Depa kata ni maghrib macam mana kita ni? Ni time semayang dah lewat dah ni. Qala faja'ahu rajulun min bani Tamim. Kata Abdullah bin Shaqiq, dia kata dalam pada celah tu mai satu laki-laki daripada Bani Tamim. La yafturu wa la yanthani. Dia ni satu orang hak bagui, satu orang yang kira dengan masjid ni tidak pernah malas. Mana orang bagui. Dia masuk mai dalam majlis yang Abdullah bin Abbas duk bagi tazkirah ni, dia masuk mai. As-salah, as-salah, dia cakap deras. Oi, dia kata semayang, semayang. Maghrib dah lewat dah. Abdullah bin Abbas duk cakap lagi, duk ceramah lagi. Faqala ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, bila dia tengok kawan ni masuk mai pergi duk menjerit, seolah-olah nak peringat dia, seolah-olah macam dia ni satu orang yang lalai semayang,
seolah-olah macam dia ni tak peduli ke waktu dah lewat. Faqala Ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas, atu'allimuni bis sunnah? Dia kata, hang nak ajang aku ke pasal sunnah Nabi ni? Dia kata, hang nak ajang aku pasal agama ke? Begitu. La umma lak. Ini orang Arab. Dia kalau dia marah, dia bunyi macam-macam. Dia boleh kata qatalallah, qatalallahu lak. Allah bunuh hang. Dia boleh kata tu marah tu. Ataupun dia boleh kata la umma lak. Kalau kita terjemah maksudnya hang tak ada mak. Tapi terjemahan cara mudah faham orang Melayunya bila dia kata la umma lak, celaka tu hang. Lagu tu. Dia marah ke kawan ini, ke budak Bani Tamim, budak hak rajin semayang di masjid, budak ni hak masuk-masuk ni tetapi kata as-salah, as-salah, seolah-olah macam sindir dia. Dia terus kata atu'allimuni bis sunnah, hana ajak aku pasal agama ke? Hana ajak aku pasal sunnah Nabi ke? La umma lak, celaka hang, dia kata. Arab ni tuan-tuan, kasar. Walau dia sahabat Nabi, tapi Arab tu kasar. Sebab orang kita kalau pergi mengaji lama di tanah Arab, pergi mengaji tak kira mana lah, tak kira pergi mengaji Mesir lama ke, pergi mengaji di Syria lama ke, pergi mengaji di Yaman lama ke, pergi mengaji di mana pun kalau lama, negeri-negeri Arab ni balik kasar. Pasti tabiat orang Arab kasar. Summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal 'isha. Dalam pada dia duk bagi tazkirah, dalam pada dia duk ceramah tu dia terang sekali. Dia kata aku pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jamakkan sembahyang Zuhur dengan Asar, dan aku pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jamakkan sembahyang Maghrib dengan Isya. Jadi confuse kepada sesetengah sahabat. Sebahagian sahabat yang mereka duk tahu cerita jamak qasam ni cerita waktu musafir. Ini cerita duk di Madinah. Macam mana duk di Madinah? Tiba-tiba dia pergi jawab kata aku pernah tengok Nabi SAW menjamakkan sembahyang Zuhur dengan Asar. Aku pernah tengok Nabi SAW menjamakkan sembahyang Maghrib dengan Aisyah. Sedangkan Nabi dah ada di Madinah, tak musafir mana-mana. Qala Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq, rawi hadis ni, dia kata, fahaka fi sadri min zalika syai'. Aku pun jadi was-was tentang benda ni. Itu dia, tuan-tuan. Nak heran apa kalau kita orang Melayu ada mengaji sebulan sekali, sebulan dua kali ni tak reti, tak faham, tak jelas, tak clear tentang benda-benda dalam agama. Sahabat Nabi yang pernah hidup zaman Nabi, yang pernah mengaji daripada Nabi pun ada benda yang tak cover. Abdullah bin Syaqiq, satu sahabat Nabi, tapi dia pun tak tahu benda ni. Dia pun tak tahu kata Nabi SAW tidak musafir tapi buat sembahyang jamak di Madinah. Bagi dia ini baru pertama kali dia dengar benda ni. Tapi yang habaq ni bukan calang-calang orang. Yang habaq ni siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sekali kita cerita siapa dia Abdullah bin Abbas ni. Maka kata Abdullah bin Syaqiq, fahaka fi sadri min zalika syai'. Aku pun jadi was-was apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Fa'ataitu Abu Hurairah fasa'altuh. Maka dia pergi cari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak pergi refer benda ni dekat Abu Hurairah. Betulkah Nabi semasa hidup dia, Nabi pernah jamakkan sembahyang Zuhur dengan Asar, Nabi pernah jamakkan sembahyang Maghrib dengan Isya, sedangkan Nabi tidak musafir, Nabi duduk ada di Madinah. Betul kan Nabi ada pernah buat benda ni? Maka Abdullah bin Syaqiq pergi jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia kata fasa'altu, maka aku tanya Abu Hurairah tentang benda ni. Fasaddaqa maqalatah. Kata Abdullah bin Syaqiq, dia kata Abu Hurairah membenarkan benda itu. Terkejut badak pula lah kita malam ni. Baru baca bulan lepas cerita, main cerita kata semayang kasar apa semua ni, cerita musafir ni, main cerita kata macam mana. Nasib Abdullah bin Syaqiq rawi hadis ni baik. Pasal apa? Bila dia confused, dia pergi jumpa orang yang betul. Dia pergi jumpa siapa? Dia pergi jumpa Abdullah bin dia pergi jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kita hak main malam ni, kalau dengar-dengar mukadimah ni, pergi tanya ustaz tak tahu juga tentang benda ni, dia kata tu yang kata dia ni merapu, dia kata. Itu seronok kita ni, pada kita pergi tanya tu tidak orang. Abdullah bin Syaqiq, dia tak silap. Bila dia confuse apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, dia pergi cari orang yang setanding dengan Abdullah bin Abbas. Dia pergi tanya siapa? Dia pergi tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu nama hebat daripada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan amat bagi terkejut kepada dia apabila dia tanya Abu Hurairah membenarkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fasaddaqa maqalatah, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia Abdullah bin Abbas ni yang buat satu kenyataan penuh kontroversi ni? Abdullah bin Abbas anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas adalah ponakan Nabi. Ya Abdullah, Abu Talib, Al-Abbas, mereka ni adik-beradik. Mereka ni anak kepada Abdul Muttalib. So siapa dia Abdullah bin Abbas ni? Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak abang, anak adik, sepupu. Dia dengan Nabi dari segi senioritinya macam mana? Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, dia baru beranak. Maknanya pada ketika Nabi wafat, umur dia berapa? 13. Nabi di Madinah 10 tahun. Dia beranak 3 tahun sebelum Nabi pergi ke Madinah. 13 tahun umur dia, Nabi wafat. Dah macam mana kata dia ni hebat? Di situ nak kena tanya. Dah macam mana kata dia ni hebat? Macam mana dia ni meriwayatkan 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini diterima sebagai sahih, ada di dalam As-Sahihain, ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 1660 hadis dia ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Takat tu kalau kita jenis orang mengaji hadis, kita reti tentang ilmu mustalah hadis, kita tahu dah hebat dia. Tahu dah. Satu-satu hadis nak dimasukkan di dalam Sahih Bukhari bukan senang. Imam Bukhari dengan Imam Muslim adalah dua imam yang sangat detail, very particular tentang menilai sesuatu hadis. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah bin Abbas, diambil masuk di dalam Bukhari Muslim 1600 hadis. Cerdik aja dia ni. Ni Abdullah bin Abbas ni, dia Nabi mati umur dia baru 13. Maknanya bila dia cerdik aja, dia terus berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak cerita masa yang dia spend dengan Nabi. Dia cerdik aja, dia reti aja, dia kenal baik buruk aja, dia sudah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara khidmat dia apa dia? Kerja duk sediakan air untuk Nabi berwuduk untuk sembahyang tahajud. Sebab dia sepupu Nabi. Dia boleh bergerak bebas di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kecil lagi tapi tidur tak jendera. Kecil lagi tidur ni tak jerak elok. Pasal apa? Dia sentiasa duk jaga Nabi. Nabi bangkit, dia bangkit pergi ambil ayat. Begitu orangnya. Dengar Nabi bangkit aja, dia pergi lari ambil ayat bawa mai untuk Nabi berwuduk. Dan kita pernah baca hadis sahih cerita Nabi semayang sunat, dia duduk balik kiri Nabi. Budak-budak lagi dia masa tu. Dia duduk balik kiri Nabi. Bila Nabi nak semayang, dia mai duduk balik kiri. Nabi pegang kepala dia, Nabi tolak pergi duduk balik kanan. Itu hadis ketika dia kecil. Dia ni, bagi setengah ulama hadis, dia ni dianggap seperti shadow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di mana ada Nabi, ada dia. Oleh kerana itu, dia menjadi, Abdullah bin Abbas, dia menjadi satu orang yang sangat alert dengan apa perkataan dan apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat alert. Pasal dia duduk di keliling Nabi, pasal dia duduk di sekitar kehidupan Nabi, pasal dia dianggap sebagai shadow, sebagai bayang-bayang Nabi, maka dia sangat alert. Apa cakap Nabi, apa perbuatan Nabi, dia sangat alert dan dia sangat ingat benda-benda ni. Lebih hebat lagi ketika dia kecil, Nabi SAW mendoakan dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Doa kita duk baca lepas kuliah tu. Itu doa Nabi. Nabi baca ke dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah budak ni tentang hal agama dia. Wa'allimhu ta'wil. Dan bagilah dia ni jadi satu manusia yang alim tentang tafsir Quran. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi orang hebat. Kalau kita nak pergi sikit lagi cerita dia ni, kalau kita ingat balik pada pagi subuh ketika Umar Al-Khattab ditikam oleh hamba kepada Al-Mughirah. Kerana Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, dia mai ke masjid nak sembahyang subuh. Ketika semua orang siap duduk di dalam saf, ketika dia takbir sembahyang, masih di rakaat pertama, tiba-tiba meluru satu budak, satu orang upahan, mai daripada belakang ni meluru, tikam rusuk dia. Rebah Umar Al-Khattab ini, rebah. Selepas dia tikam Umar Al-Khattab, dia mengamuk. Nak boleh keluar daripada masjid tu, dia mengamuk. 13 orang cedera. Selain daripada Umar Al-Khattab, 13 orang turut ditikam. Daripada 13, 7 mati. Tuan-tuan boleh rujuk cerita kejadian yang menimpa Umar Al-Khattab ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia umai cerita ni in detail. Tapi hadis dia agak panjang. Satu hari kita baca insya-Allah. Lepas dia tikam Sayyidina Umar tu, dia nak keluar daripada masjid tu, dia tikam 13 orang. Cedera parah, 7 mati. Umar Al-Khattab bila kena tikam di rusuk ni, dia beralih. Dia tengok Abdul Rahman bin Auf duk ada di belakang dia. Dia tengok Abdul Rahman bin Auf duk ada di belakang dia, dia pegang tangan Abdul Rahman bin Auf ni, tarik, suruh ganti dia jadi imam. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni macam tu, dia semayang, dia nak teruskan semayang. Pasal apa? Semayang ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ni kena tikam ni, merobok ni, darah keluar menyembuk ni, dia beralih, dia pegang tangan Abdul Rahman bin Auf, tarik, suruh naik, ganti dia jadi imam. Abdul Rahman bin Auf naik, teruskan semayang itu. Dia tahan kesakitan. Bila habis-habis semayang, orang semua habis semayang, dia kata apa? Ya bin Abbas. Ni dia panggil Abdullah bin Abbas, yang riwayat hadis kontroversi yang kita baca tadi. Abdullah bin Abbas dia ada saf pertama belakang dia.
Dia kata, ya Ibn Abbas, unzur man qatalani. Dia kata, wahai Abdullah bin Abbas, hampir tengok Ustaz, siapa yang nak bunuh aku ni? Umar ni. Hampir tengok Ustaz ni, siapa yang mai tikam aku ni? Fajala sa'atan summa ja'a faqala ghulamul Mughirah. Abdullah bin Abbas ni yang kata Nabi mati dia umur baru 13 ni. Bila dah Umar Al-Khattab kata dekat dia, unzur man qatalani, hampir tengok siapa yang nak bunuh aku ni, dia pun terus pi. Dia round tengok, dia dapat kau ni. Budak ni selepas daripada ditikam Sayyidina Umar Al-Khattab, orang pi cari dia, orang kepung dia, dalam keadaan dia terkepung, dia bunuh diri. Dia patah balik mai. Abdullah bin Abbas patah balik mai, dia kata, ya Amiral Mukminin, yang tikam kamu ni ialah Ghulam Al-Mughirah. Dia ni adalah budak suruhan Al-Mughirah. Oh, Umar kata, budak ni kah? Dia kata, dia ni, budak suruhan Al-Mughirah ni, dia kerja buat pisau dan jual pisau di Madinah. Maka dia tempah, dia sendiri, dia tempah satu pisau mata dua untuk nak tikam Sayyidina Umar ni. Oh, jahat. Dia sendiri buat pisau tu. Kena kerja dia, kerja buat pisau. Dia buat pisau mata dua, pisau tu yang dipitikam Umar Al-Khattab. Bila sebut kata budak ni hamba kepada Al-Mughirah, Umar kata, oh aku tahu budak tu. Ni dalam keadaan luka parah ni, aku tahu budak tu. Budak yang kerja buat pisau jual tu kan. Jawab Abdullah bin Abbas, dia kata, ya budak tu Kata Umar, qatalahullah, mudah-mudahan Allah binasakan dia. Ni, duk kena ni, duk pegang ni. Dalam riwayat lain kata dia ambil kain, main duk pekup darah, dia duk sembok ni apa semua ni. Dia kata, qatalahullah, mudah-mudahan Allah binasa dia. Laqad amartu bihi ma'rufah. Umar kata, ish, aku jadi khalifah, aku tidak pernah suruh orang buat jahat, melainkan aku suruh orang buat baik. Aku tidak pernah buat zalim, aku tidak pernah buat jahat, aku tidak pernah buat tak elok ke orang. Orang bunuh aku, dia kata. Aku tidak pernah suruh orang buat benda tak elok, benda dosa. Dia pun bunuh aku. Laqad amartu bihi ma'rufa. Aku suruh orang semua buat benda baik. Alhamdulillahillazi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Alhamdulillah, dia kata, aku ditakdirkan mati di tangan orang macam ni. Aku tak mau aku mati di tangan orang Islam. Tak apa kalau orang kafir benci aku, mereka bunuh aku, tak apa. Aku tak mau orang Islam mai bunuh aku. Dia kata, alhamdulillah. Nak abang dalam hadis ni bukan cerita Umar kena bunuh tu. Nak abang kata Umar kena tikam tu, dalam ramai-ramai duk ada tu, siapa yang dia pilih? Abdullah bin Abbas. Dia kata, unzur man qatalani. Hampir tengok siapa yang tikam aku ni. Maknanya Abdullah bin Abbas ini orang pilihan. Dan dialah yang meriwayatkan hadis kontroversi yang kita baca tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis yang kita baca tu, yang pertama, salat qasar hanya untuk orang musafir sahaja. Salat qasar. Kita duk baca lah ni, tak habis lagi ni. Salat qasar maksud dia apa? Semayang yang 4 jadi 2. Potong 4 rakaat jadi 2 ni hanya untuk orang musafir sahaja. Lain tak boleh. Kesimpulan yang kedua, nak abang kata apa? Salat jamak. Salat jamak ni apa dia? Malam ni insya-Allah kita baca. Salat jamak ni ialah himpun Zuhur dengan Asar ataupun Maghrib dengan Isya. Sama ada Zuhur buat pi waktu Asar, ataupun Asar buat mai waktu Zuhur, ataupun Maghrib buat pi waktu Isya, ataupun Isya buat mai waktu Maghrib. Tak kira. Himpun tu dia panggil salat jamak. Dalam kes salat jamak ini, orang yang layak buat salat jamak ialah yang pertama musafir. Okey. Yang kedua, sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat lagi kita baca insya-Allah, ialah ketika hujan lebat.
Dan kelonggaran salat jamak bagi hujan lebat ini hanya kepada orang yang semayang di masjid sahaja. Di rumah tak boleh. Di rumah tengok pokok hujan, kita buat jamak. Tak boleh. Kelonggaran untuk salat jamak hanya untuk orang yang semayang di masjid sahaja. Ahli semayang jemaah masjid. Dia main maghrib semayang, tengok hujan. Pokok hujan duk main. Lepas tu hujan start turun. Kira-kira kalau tunggu sekejap lagi, kot-kot sekejap lagi tak boleh balik rumah tu, maka dia boleh semayang maghrib sekali dengan Isyak. Lepas tu, terus balik. Tak perlu lagi semayang Isyak lepas tu. Isyak sudah dibuat di dalam waktu maghrib. Sekejap lagi kita baca detail dia. Yang ketiga, kelonggaran untuk jamak, untuk himpun sembahyang bagi orang yang dalam ketakutan. Ini juga sabit daripada hadis. Orang yang dalam ketakutan. Orang nak bunuh dia. Dia dah terima 2-3 SMS ugutan. Dia dah kena blackmail dengan orang-orang yang menjadi musuh apa-apa kepada dia. Dan sebagainya. Dia dalam ketakutan. Sekira-kira dia tak boleh duduk di satu tempat lama. Takut sekali lagi orang yang nak bunuh dia main. Maka orang yang dalam ketakutan ini dibenarkan salat jamak. Itu ada hadis. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, di antara ulama dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan sembahyang jamak bagi kes-kes yang kita sebut tadi ialah Imam Nawawi. Yang kita duk baca dalam Bahrul Mazi ni, saat lagi dia mai dan berkata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu'. Dan kita dah cerita Imam Nawawi ni siapa di Masjid Padang Temusu hari itu. Dia bukan orang koman-koman. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i, tetapi dalam hal semayang jamak dia berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi dalam bab semayang jamak dia setuju dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia? Kata Imam Nawawi dan seorang lagi ulama hebat dalam mazhab Syafi'i, nama dia Al-Muzani. Juga ada banyak nama dia di dalam Bahrul Mazi ni. Ini dua orang, mereka setuju dengan Ahmad bin Hanbal dalam soal semayang jamak ni. Diperluaskan kemudahan semayang jamak ni kepada orang sakit. Itu kita dengar rasa lega sikit. Kan kita dah sebut bulan lepas, Imam Syafi'i punya pendirian, tak boleh. Jamak qasar bagi Imam Syafi'i ini hanya kepada musafir. Walaupun di sana ada hadis yang menceritakan dibenarkan semayang jamak kepada orang yang mengalami hujan lebat sedangkan dia ada di masjid dan orang yang ketakutan. Itu sabit daripada hadis yang sahih. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata boleh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal perluaskan lagi kelonggaran semayang jamak ni kepada orang sakit. Alasan Imam Ahmad bin Hanbal apa dia? Dia kata kerana sakit itu lebih teruk daripada hujan. Itu alasan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kerana hujan pun orang yang main masjid boleh buat semayang jamak, apatah lagi orang sakit. Dia kata nak kena ayak pun mudarat kepada dia, maka dia lebih layak diberi kelonggaran untuk semayang jamak. Maka itu adalah ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang disokong oleh Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Diperluaskan lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kepada orang yang duduk di dalam cuaca yang ekstrim sejuk. Dia duduk di dalam negeri yang cuaca dia extremely sejuk. Sekira-kira kalau nak ambil ayat semayang ni, Allahu Akbar. Saya pergi umrah baru ni, singgah di Jordan. Jordan snow. Kan? Masa kami pergi tu snow tak turun. Tu pun ambil ayat semayang lohong, bukan semayang subuh. Semayang lohong. Kena ayat tu berasa kebas tangan tu. Tu snow tak turun. Dia sejuk dia lagu tu. Kebas tangan ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau snow duk turun lebat dan mereka nak semayang subuh. Snow duk turun lebat, mereka nak semayang zuhur. Snow duk turun lebat, mereka nak semayang asar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kira masalah ni.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata dalam cuaca yang extremely sejuk boleh buat sembahyang jamak. Diperluaskan lagi oleh ulama-ulama fiqh mutaakhirin. Dia berkata termasuk yang mendapat kelonggaran untuk sembahyang jamak ini ialah orang-orang yang profession dia, contoh kita kata doktor bedah, satu bypass coronary, pembedahan pintasan jantung kan, 6 jam. Kalau di GH Penang queue, orang sakit jantung ni cukup ramai, queue sehari 2 operation, satu doktor cardiac surgeon kena operate 2 patient, satu patient dia berdiri 6 jam. Sat lagi break, sat lagi nak masuk mai pula. Kalau dia masuk start pukul 12, sat lagi dia nak habis pukul 6, zuhur dia macam mana? Adakah tiap-tiap hari dia nak kena qadha zuhur? Ini. Maka ulama fiqh yang mutaakhirin dia memperluaskan kelonggaran sembahyang jamak ni kepada golongan ini, profesional yang macam ni, dan dikiaskan kepada kes-kes yang macam ni kepada ahli bomba. Bila berlaku kebakaran besar, dia pergi duduk padam api, kebakaran pukul 12 tengah hari, tengah Rembang, duduk padam api, kebakaran besar melibatkan satu kelang besar, duduk padam api ni sampai pukul 4:30, zuhur dia terlepas. Adakah dia nak kena qadha zuhur? No, orang macam ni diberi rukhsah, diberi kelonggaran kepada mereka ni. Masa duduk padam api tadi dia niat siap, zuhur ni aku nak jamak dengan asar sekali lagi. Jadi bila dia balik sekali lagi, dia sembahyang jamak zuhur dengan asar. Pendapat-pendapat ini mai daripada ahli-ahli fiqh yang mutaakhirin. Dan pendapat ini kata Imam Nawawi di dalam kitab dia Majmu', dia kata apa? Pendapat ini sangat kuat, kata Imam Nawawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia kata jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, yani bil Madinah fi ghairi khauf wala matar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan sembahyang zuhur dan asar. Nabi menjamakkan maghrib dengan isyak bil Madinah. Benda ni berlaku di Madinah ketika Nabi tak musafir apa-apa, fi ghairi khaufin wala matar, dan ketika Nabi buat sembahyang jamak itu tidak ada ketakutan dan tidak ada hujan. Nabi buat sembahyang jamak. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang kuat inilah, maka Imam Ahmad bin Hanbal dia stand atas fatwa dia tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bila dengar benda ni, di sana ada 2 pendapat. Dan kedua-dua pendapat ini didokong oleh orang-orang hebat. Kalau Imam Syafi'i dia tak setuju dengan sembahyang jamak kepada kes-kes yang dipersetujui oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu pendapat Imam Syafi'i dan mesti dihormati. Sebagaimana kita menghormati pendapat Imam Syafi'i, demikianlah kita perlu menghormati pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kerana dia juga orang hebat. Yang kita dah sebut dalam kuliah kita dulu, Imam Syafi'i apabila dia dikunjungi, Imam Syafi'i ini senior, Imam Hambali ini dia paling junior dalam 4 mazhab. Paling senior Abu Hanifah, nombor 2 Imam Malik, nombor 3 Imam Syafi'i, nombor 4 Imam Ahmad bin Hanbal. Semasa zaman Imam Ahmad bin Hanbal baru dia mai ulama-ulama hadis ni, baru mai Imam Bukhari, baru mai Imam Muslim, baru mai. Masa itulah baru rancak kajian terhadap nak menentukan status hadis. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dia di antara bidang expert dia ni ialah hadis. Apabila dia jumpa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengkagumi kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang ilmu hadis, sehingga kan keluar kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata apa?
Kalaulah sekiranya aku mempunyai kemampuan untuk ke negeri Imam Ahmad bin Hanbal ni, aku akan pergi untuk mengaji hadis daripada dia. Di kalangan ulama besar ni, mereka respect di antara satu sama lain. Jadi kita hari ini faham dari segi ilmunya macam tu, kesesuaian kitanya di mana. Kalau kita jadi doktor, terlibat dalam pembedahan yang macam tu, kita boleh guna kelonggaran ini. Dan kelonggaran ini, satu, bersandarkan nas hadis yang sahih. Yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh ulama mazhab yang hebat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan pendapat itu disokong oleh Imam Nawawi dan Imam Muzani, yang kedua-dua ni daripada mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Jilid 4 ya? Jilid 4. Muka surat 32. Muka surat 32, tuan-tuan tengok di tengah-tengah tu, dia kata qasar bagi orang yang niat bermukim kurang daripada 4 hari dan dalilnya. Ini kita belum masuk sembahyang jamak, kita masih ada di dalam sembahyang qasar. Cerita sembahyang 4 nak jadi 2. Baik. Tajuk pada malam ini ialah qasar bagi orang yang niat bermukim. Dia niat nak duduk di tempat tu lebih daripada 3 hari. Bila niat nak duduk lebih daripada 3 hari, maknanya dia masih dipanggil musafir ke tak ke? Tak dah. Kita dah beritahu bulan lepas, kita duduk di Kepala Batas Penang, kita nak pergi Kuala Lumpur. Niat kita daripada sebelum pergi, nak duduk sana 4 hari. Bila niat kita nak duduk 4 hari, maksudnya lebih daripada 3 hari, sampai aja di tempat yang menjadi destinasi kita. Kita nak pergi ni mana? Taman Melawati. Sampai aja di Taman Melawati, terputus musafir kita. Tak boleh dah buat sembahyang jamak qasar. Okey? Sampai tu, sesampainya kita di situ, tak boleh dah nak buat sembahyang jamak dan qasar. Kerana bila kita pijak aja tempat yang menjadi destinasi kita, kita sudah tidak dianggap musafir. Sebaliknya kita dianggap mukim. Pasal apa? Pasal niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Ini yang kita baca hari itu. Baik, dia kata, dan kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, pada hadis yang kita baca itu menunjukkan bahawasanya orang musafir itu apabila niat dia nak bermukim, yakni kurang daripada 4 hari. Kalau niat dia tu dia nak bermukim, maksudnya bermukim atas daripada 3 hari, 4 hari dan ke atas. Kalau dia niat macam tu, lain daripada hari masuk dan hari keluar, hari bertolak pergi dengan hari balik tak kira. Kita nak pergi Kuala Lumpur hari Senin, di Senin tak kira. Selasa, Rabu, Khamis kita boleh duduk di Kuala Lumpur. Jumaat balik. Daripada pergi hari Senin sampai hari Jumaat balik, sepanjang tu kita boleh buat jamak dan qasar. 3 hari itu tak kira hari pergi dengan tak kira hari balik. 3 hari itu hari duduk di Kuala Lumpur saja. Maknanya total 5 hari. Termasuk pi, termasuk balik, 3 hari duduk. Dalam 5 hari itu kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Niat nak duduk lebih daripada tu, sampai saja tak boleh buat dah jamak qasar. Kita nak pergi rumah anak kita di sana, nak duduk 4 hari. Dalam perjalanan, Zohor ngasak tak sembahyang lagi ni. Kita kata kat bini kita, kita lagi sampai rumah dia lagi lah, kita buat jamak takhir. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Apa cerita apa sebelum masuk dalam karya anak kita duduk tu? Sebelum masuk dalam karya anak kita duduk tu, kena berhenti mana-mana masjid untuk buat sembahyang jamak dan qasar. Masuk aja karya dia, habis. Sembahyang kita sudah jadi qada, sembahyang yang tertinggal. Clear nah yang tu? Yang ni very technical. Dia kena dengar betul-betul. Tuan-tuan terlak seminit, tuan-tuan tak tahu dah. Seminit terlak. Bukan seminit. 5 second terlak 5 second jaga balik, pergi balik tak tahu apa dah. Very technical benda ni. Okey? Baik. Dan bahawasanya 3 hari itu bukannya bermukim. Kalau 3 hari masih musafir, itu tidak dianggap bermukim. Kerana bahawasanya Nabi SAW bermukim dengan orang yang muhajirin 3 hari di Mekah. Cerita kita baca bulan lepas, Nabi pergi buat haji, dia sampai di Mekah, Nabi duduk di Mekah betul-betulnya 3 hari saja, tidak lebih. Maka menunjukkan atas bahawasanya 3 hari itu bukan mukim,
dari segi syarak berdasarkan hadis tu. Okey. Dan bahawasanya 2 hari masuk dan keluar itu tidak masuk di dalam kiraan 3 hari tadi. Dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan jumhur ulama, dan padanya khilaf yang berbagai-bagai di kalangan salaf. Ini benda ni ulama macam-macam pendapat. Kita dah bagi tahu dah hari tu ni, siapa kata berapa hari, siapa kata berapa hari. Tak payah ingat yang tu semua. Kita ingat Imam Syafi'i kata 3 hari. Yang tu sudah. Tersadu sakit kepala. Begitu. Baik. Masalah dia kata, kasarkah di jalan-jalan bagi orang yang berniat mukim 4 hari apabila dia sampai di tempat yang dituju? Kita daripada Kepala Bateh Penang nak pergi Kuala Lumpur. Nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari ataupun lebih. Maknanya bila kita sampai sana, boleh tak buat sembahyang jamak kasar? Tak boleh. Tapi on the way, dalam perjalanan boleh ke tak boleh? Ini tajuk dia. Ini tajuk dia. Baik. Dia kata apa? Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, maka jika keluar satu orang, maka qasad dalam hati dia musafir, akan sebagai musafir yang harus qasar akan sembahyang padanya, dan dia bercadang nak bermukim di sana, di Kuala Lumpur, cadang nak duduk 4 hari atau lebih. Kemudian musafir ia ke tempat lain, nescaya qasar dia akan sembahyangnya di sepanjang jalan sehingga sampailah ke tempat dia nak bermukim itu. Jawapan dah ada tadi. Kita duduk di Kepala Bateh Penang, kita nak pergi Kuala Lumpur. Niat nak duduk di Kuala Lumpur 4 hari ataupun lebih. Maksudnya di Kuala Lumpur bila sampai tu boleh tak jamak kasar? Tak boleh. Tapi on the way nak pergi boleh tak boleh? Boleh. Yang tu dia nak abang. Boleh. Bahasa dia ni dia klasik sikit. Kita buat bagi mudah. Baik. Masalah dia kata, kasarkah bagi orang yang sudah niat bermukim, tiba-tiba berpaling niat tidak mau bermukim pada waktu sampainya? Ni pula satu kes pula. Dia buat cerita lawak. Daripada Kepala Bateh Penang ni, dia nak pergi Kuala Lumpur. Duduk cadang nak duduk 4 hari. Ataupun duduk cadang nak duduk 5 hari. Maksudnya apa dia? Niat awal dia nak bermukim di Kuala Lumpur. Maksudnya, niat awal dia, kalau berdasarkan niat awal dia, bila dia sampai di Kuala Lumpur, dia boleh tak buat jamak kasar? Tak boleh. Itu niat awal dia. Sampai dah di Kuala Lumpur. Sampai dah di Kuala Lumpur. Okey, tempat dia nak bermukim ni. Sampai dah. Duduk. Berasa tak syok pula dah Pasal apa? Sampai pun tak masak nasi jamu pun. Dia main lagu tu. Kadang-kadang kita pergi ni, kita expect orang punya macam mana layan kita. Pergi lagu buat kan? Lagu macam seronok tak seronok kita main rumah dia. Lagu duduk lepas telur dadar dengan nasi aja. Kita pun sembang lain. Sembang lain dengan bini kita ni, kata esok belah. Esok belah maksudnya cukup tak 4 hari? Tak cukup. Baik, dalam kes macam ni, dia boleh tak buat sembahyang jamak dan kasar balik? Sedangkan dia niat mula tadi, dia niat mula nak duduk lebih daripada 4 hari. Maksudnya bila dia sampai, dia dah tak boleh buat sembahyang jamak, sembahyang kasar. Tiba-tiba sampai telur dadar punya pasal. Dia nak balik esok tu. Bila dia ubah niat di sana, di Kuala Lumpur tu, dia ubah niat nak balik esok, adakah sembahyang dia boleh buat sembahyang jamak dan kasar? Tuan faham tak isu dia? Okey. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka jika sudah sampai seseorang ke tempat dia berniat nak bermukim, iaitu nak duduk lebih daripada 4 hari, dia dah sampai dah Kuala Lumpur, tempat yang dia niat nak duduk lebih daripada 4 hari, tiba-tiba berniat pula pada waktu sampai itu tidak mau bermukim. Tolong dadah. Kan? Cancel niat. Nescaya, kata Imam Syafi'i, nescaya menyempurnakan dia akan sembahyangnya. Maksudnya apa? Boleh tak buat sembahyang jamak kasar? Tak boleh. Walaupun dia dah ubah niat, esok nak balik. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia kira pada niat dia hak mula tadi. Bila pula nak ubah status dia daripada mukim tu kepada musafir balik? Bila? Esok. Esok tu bila? Bila dia keluar daripada rumah tu nak start balik musafir balik ke Kepala Bateh. Barulah dia entitled balik, layak balik untuk buat sembahyang jamak dan kasar. Selagi dia tak bergerak, selagi tu ubah niat pun, dia masih diikat oleh peraturan bermukim. Boleh nampak? Bukan nampak saya, nampak tajuk ni. Begitu.
Baik. Kemudian dia kata, maka apabila keluar dia daripada tempat dia niat bermukim tadi kerana musafir, maka barulah harus bagi dia untuk qasar semula. Esok ni dah betul-betul dah keluar esok, barulah dia layak untuk buat sembahyang jamak dan qasar semula. Lagu tu. Okey. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu. Masalah qasarkah satu orang yang berniat nak bermukim 4 hari di negeri yang akan ditempuhinya, bukannya negeri yang hendak diperginya. Ni pening. Kalau tuan-tuan baca ni pening lah, ni macam ni. Saya buat 3 contoh bagi tuan-tuan faham sudah. 3 contoh ya bagi tuan-tuan faham. Kes pertama. Okey, kes pertama. Tuan-tuan boleh letak hukum kepada 3 kes ni. Sekali lagi kita boleh bagi selendang merah balik tuan satu. Mana lulus sembahyang jamak qasar ni. Kes yang pertama. Kita duduk di Kepala Bateh Penang. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Okey. Kita daripada Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur. Niat kita nak duduk di Kuala Lumpur 3 hari aja. 3 hari aja. Okey. Baik, kita keluar daripada Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk 3 hari ni. Sepanjang perjalanan kita, kalau kita straight aja terus pergi Kuala Lumpur, sepanjang perjalanan boleh tak boleh buat jamak qasar? Boleh. Nampak nak dapat dah tali pinggang merah. Bila kita sampai di Kuala Lumpur, kita niat nak duduk 3 hari. Boleh tak boleh kita buat jamak qasar di Kuala Lumpur? Boleh. Maknanya 1/3 tali pinggang merah dapat dah. Itu kes pertama. Okey, senang. Kita keluar daripada sini nak pergi ke tempat yang lebih daripada 2 marhalah, niat nak duduk dekat 3 hari aja. Daripada kita keluar pergi sampai duduk di sana, sampai dah lepas 3 hari, sampai balik, sampai di rumah balik, sepanjang perjalanan tu kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Selesai satu kes. Kes yang kedua. Kita dari Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur. Nak duduk 3 hari juga. Dekat tu sama lagi. Cuma berbeza kes kedua dengan kes pertama tadi apa dia? Kita nak singgah-singgah sebelum Kuala Lumpur. Kita nak singgah-singgah. Kita niat daripada Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur. Itu destinasi. Tapi on the way nak pergi itu kita ada niat nak singgah di beberapa tempat. Okey, tempat pertama kita nak singgah Parit Buntang. Niat nak duduk di situ 2 hari. Okey. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Tapi daripada sini Kepala Bateh kita keluar, kita nak singgah Parit Buntang, rumah anak sulung kita, Parit Buntang. Kita nak duduk di rumah dia 2 hari. Lepas tu nak sambung perjalanan. Di Parit Buntang boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Boleh tak boleh? Boleh. Anggap kata saya tak dengar orang yang jawab tak boleh kat ni. Pasal itu boleh menyebabkan dia gagal buat balik tali pinggang merah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Niat dia nak pergi Kuala Lumpur. Pasal apa? Pasal ketika dia ada di Parit Buntang, status dia apa dia? Musafir. Dia sudah keluar daripada sempadan karya dia. Dia musafir. Bila kita tahu status dia musafir, bermakna dia boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Okey? 2 hari di Parit Buntang, dia boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Dia keluar daripada Parit Buntang, dia pergi rumah anak nombor 2 di Taiping. Duduk 2 hari juga. Boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Yang ni seragam, semua jawab boleh. Hak tadi tak boleh pun dah jadi boleh lah ni. Okey? Baik, selepas di Taiping 2 malam, dia terus perjalanan. Dia singgah di Bukit Beruntung. Tidur 2 malam lagi. Boleh tak boleh dia buat sembahyang jamak qasar? Boleh. Lepas tu dia sampai di KL, dia duduk di sana 3 hari. Boleh tak boleh buat sembahyang jamak qasar? Boleh. Itu kes yang kedua. Bila jawab dia boleh semua, memang boleh ambil tali pinggang merah. Okey, kes yang ketiga. Ini dia rumit sikit. Okay. Kes yang ketiga. Dengar elok-elok, kalau rasa was-was nak jawab betul tak betul, buat-buat gerak mulut, jangan bunyi suara. Buat-buat macam gerak mulut, tapi suara jangan bunyi, takut boleh pada orang lain. Kes yang ketiga, bertolak dari Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur. Niat nak duduk 3 hari. Sama juga. Okey. Singgah-singgah juga. Cuma beza dia apa dia? Dia keluar daripada Kepala Bateh, nak pergi rumah anak nombor 1 di Parit Buntang. Niat nak duduk 4 hari di situ. Okey. Keluar daripada Kepala Bateh nak pergi Kuala Lumpur. Tapi on the way nak pergi Kuala Lumpur tu, singgah di rumah anak di Parit Buntang. Duduk 4 hari di situ. Masa dia keluar Qaryah Kepala Bateh,
nak pergi ke Parit Buntang tu boleh tak boleh dia buat sembahyang jamak dan qasar? Jaga, jawab bagi betul. Kalau rasa macam tak betul, jangan keluar suara. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ke Parit Buntang niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Okey, niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Maka dia ke Parit Buntang tidak dianggap musafir. Pasal apa? Dia pergi tang tu, dia jam tang tu 4 hari. 4 hari duduk di situ, habis. Dia bukan orang musafir. Apatah lagi Parit Buntang tidak cukup 2 marhalah. Okey? Baik. Daripada Parit Buntang dah duduk 4 hari, pergi Bukit Merah, duduk 4 hari lagi. Sama macam kes tadi juga. Jawab tak boleh juga. Sama juga. Pasal apa? Pasal dia memang niat dia tersangkut-sangkut macam tu. Walaupun niat asal nak ke Kuala Lumpur, tetapi musafirnya diputuskan dengan duduk lebih daripada 3 hari. Status musafir dia terputus. Dia sudah jadi mukim. Macam itulah juga daripada Bukit Merah, daripada Taiping, dia terus baik. Daripada Taiping, dia nak terus pergi Kuala Lumpur. Dia boleh tak buat jamak qasar? Boleh. Tapi musafir dia kira daripada Kepala Batih Kuala Lumpur ke? Kira daripada Taiping Kuala Lumpur? Daripada Taiping Kuala Lumpur. Maka boleh ambil kali pinggang merah. Nampak kes yang ketiga tadi, tuan-tuan kena fikir balik pelan-pelan. Pasal dia agak tricky sikit. Okey? So, kalau kita faham yang saya kata bulan lepas, di antara musafir, mukim, mastautin, kalau kita boleh differentiate di antara 3 definisi ini, mai soalan macam mana pun kita boleh jawab. Kalau terputus saja musafir kita dengan kerana transit lebih daripada 3 hari, bermakna kita sudah habis status musafir di situ. Habis. Maka tidak boleh lagi untuk nak buat jamak dan qasar di situ. Okey? Habis. Tuan-tuan tengok di muka surat 33 tu, cerita hak kita bincang tadi. 3 contoh tadi ada di muka surat itu. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah 34. Habis tajuk tentang sembahyang qasar. Dia masuk pula fit tatawwu' fi safar. Tajuk sembahyang jamak tak masuk lagi. Ni dia masuk dia selit masuk satu tajuk fit tatawwu' fi safar, iaitu bab yang menyatakan sembahyang sunat ketika musafir. Boleh tak boleh dalam musafir kita buat sembahyang sunat? Sama ada sunat tu sunat qabliyah subuh ke, ataupun sunat tu sunat zawal qabliyah zuhur ke, ataupun sunat tu sunat witir sebelum tidur ke. Boleh tak boleh dalam kita musafir ni kita buat sembahyang sunat tu? Contohnya tuan-tuan, kita daripada sini kita pergi Madinah, lepas tu kita nak pergi Mekah kerana nak buat umrah. Daripada sini kita pergi ke Madinah. Madinah nak duduk berapa hari? 3 hari 2 malam saja. Madinah standard 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, boleh tak boleh buat sembahyang jamak di situ? Boleh, tapi rugilah. Kita nak sembahyang bersama dengan imam di Masjid Nabawi sebab pahala dia besar. Tapi dari segi boleh tak boleh buat sembahyang jamak? Boleh. Pasal apa? Pasal kita musafir. Okey? Baik. Katalah dia ni tak apa nak cerdik. Dia sampai di Madinah, dia duduk pulun buat sembahyang jamak qasar. Dia tak ikut imam Masjid Nabawi. Katalah dia buat macam tu. Boleh tak bagi orang yang macam ni, dia buat sembahyang witir di Madinah? Boleh tak boleh? Nanti selalu tak baca lagi. Boleh nak. Kan? Baca dulu. Boleh tak boleh? Baik. Dia kata, ketahuilah dia kata, di dalam musafir itu, tiada tegah ke atas seseorang mengerjakan sunat, sama ada sunat itu malam ataupun siang. Itu baru boleh jawab. Maksudnya apa? Tidak ditegah. Dia kata nak sembahyang sunat ketika musafir, tidak ditegah. Cuma sikit masalah. Sikit masalah. Kalau kita daripada Kepala Batih nak pergi Kuala Lumpur, kita singgah di RNR mana-mana, kita sembahyang maghrib dengan Aisyah jamak takdim. Okey. Kita daripada Kepala Batih nak pergi Kuala Lumpur, katalah kita bertolak pukul 6 petang. Katalah lagu tu. Kira maghrib, kita ada somewhere around, kita kata Bukit Merah. Katalah lagu tu. Kita pun berhenti di RNR Bukit Merah, kita sembahyang jamak takdim. Maghrib dengan Aisyah. Okey?
Boleh tak boleh lepas sembahyang jamak takdim maghrib dengan isyak, habis-habis sembahyang isyak kita buat witir? Boleh tak boleh? Yang tu tak ada tali pinggang apa. Jawab betul pun tak apa, tak betul pun tak apa. Boleh tak boleh? Tidak boleh. Pasal apa? Pasal syarat sembahyang witir mestilah di dalam waktu isyak. Bukan selepas sembahyang isyak. Di dalam waktu isyak. Kalau kita buat jamak takdim isyak duk ada dalam waktu maghrib. Habis-habis sembahyang jamak takdim maghrib isyak kita nak buat witir. Tak boleh. Witir mestilah di dalam waktu isyak. Itu kena bagi clear. Baik. Kata hadisnya dia kata Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Sahibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 18 safaran. Diriwayatkan daripada Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersahabat aku. Al Bara ni kata dia dengan Nabi ni duk berkawan. Aku telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 18 kali musafir. Al Bara ni dia dapat satu peluang. Apa? Dia kira dapat peluang musafir dengan Nabi 18 kali dalam hidup dia. Banyak benda dia boleh belajar. Bila dia musafir dengan Nabi ini, banyak benda dia boleh belajar. Apa yang Nabi buat semasa musafir, apa dia boleh tengok, dia boleh belajar. Okay. Sambung hadis tu, fama ra'aituhu taraka raka'atain iza zaghati syamsu qabla zuhri. Maka tiada aku lihat akan Nabi SAW meninggalkan 2 rakaat sunat apabila cenderung matahari dahulu daripada zuhur. Ni Al Bara bin Azib 18 kali dia ikut Nabi musafir keluar daripada Madinah. 18 kali dia ikut Nabi keluar, dia kata qabliyah zuhur Nabi tak tinggal. Qabliyah zuhur sunat zawal hak kita baca hari tu ni. Ingat balik tuan-tuan, kita baca itu sunat zawal, apa dia punya fadilat dia? Nabi kata apa? Terbuka pintu langit ni terus. Doa kita, kalau kita buat sembahyang sunat zawal dan kita berdoa, doa kita tu pintu langit buka terus pergi dekat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sunat qabliyah zuhur ataupun sunat zawal ni Nabi tak tinggal. Bahkan Nabi buat 4 rakaat. Walaupun ada hadis kata Nabi buat 2, tetapi hadis yang kata Nabi buat 4 itu lebih kuat. Okey? Dan kata Al Bara bin Azib, dia kata Nabi bukan setakat masa bermukim duk ada di Madinah saja Nabi duk buat sunat zawal ni, sunat qabliyah zuhur ini. Bahkan ketika musafir, aku musafir dengan Nabi 18 kali dalam hidup aku. 18 kali aku melihat Nabi tak tinggal sembahyang qabliyah zuhur. Maka hadis itu menjadi dalil bahawa sembahyang sunat boleh dibuat walaupun ketika musafir. Begitu. Okey, baik. Kata Tirmizi, pada hadis ini ada riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada hadis lain cerita benda yang sama. Baik. Kemudian sembahyang sunat di dalam musafir dan ikhtilaf ulama padanya. Tak lepas benda fiqh ni tuan-tuan, kok mana pun dia ada khilaf. So jangan bertengkar. Akan ada ulama kata buat, akan ada ulama kata tak buat. Normal benda ni. Cuma kita nak tahu kalau kata buat apa hadis dia, kalau kata tak buat apa hadis dia. Itu saja. Okey? Baik, ketahuilah saudaraku, tiada sembahyang sunat diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW adalah ia tidak sembahyang sunat di dalam musafir dahulu daripada waktu sembahyang dan tiada kemudian daripadanya. Ini pula kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam satu hadis lain. Dia kata Nabi kalau musafir, Nabi tidak buat sunat rawatib. Qabliyah ba'diyah, Nabi tak buat. Siapa kata? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis riwayat dia kata macam tu. Dalam hadis riwayat Al Bara bin Azib tadi kata 18 kali dia ikut Nabi musafir, mata dia tengok Nabi buat. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata Nabi kalau musafir, Nabi tak buat qabliyah dan ba'diyah. Sunat rawatib Nabi tak buat. Nampak? Itu yang dikatakan khilaf. Khilaf di kalangan sahabat sendiri.
Dan diriwayatkan daripadanya, yakni daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, daripada Nabi SAW, bahwasanya adalah Nabi sembahyang sunat di dalam musafir pula dah. Dia juga dalam satu hadis, dia kata Nabi tak buat sunat rawatib. Dia juga dalam satu riwayat lain, dia kata Nabi buat. Nampak? Bila dia jadi benda ni, dia nampak pada zahirnya macam kontradiksi. Nampak macam ada pertembungan di antara dua nas ini. Maka ulama hadis dia akan buat penyelesaian kepada benda ni. Dia akan buat penyelesaian kepada benda ni. Penyelesaian diambil kira kepada siapa yang meriwayatkan hadis tu, apa masalah rawi-rawi ni. Mana-mana yang didapati ada lemah, ingatan dia lemah ke apa-apa, hadis dia turun taraf, maka hadis yang lagi satu dipakai. So, apabila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata macam tu, kena tengok pula siapa dengar daripada dia, siapa dengar daripada dia, siapa dengar daripada dia. Susunan rawi itu diteliti satu persatu. Kesimpulan last kali dia kata apa? Ada sembahyang sunat ketika musafir. Itu aja cerita dia. Sebab kita bila belajar benda ni, kita jumpa dua hadis yang nampak macam belaga, kita jangan duk lompat. Kerana dia ada penyelesaian dia kepada hak nampak macam belaga itu. Dia ada penyelesaian dia. Okey. So, semalam di Masjid Padang Temusu, kita bagi tahu kata adalah lebih baik kalau sekiranya kita mengikut hadis Nabi. Kita bawa contoh kes. Contoh kes, Nabi kata di dalam zikir, di dalam rukuk dan sujud, dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal azim 3 kali. Tidak ada riwayat kata Nabi baca lebih daripada 3 kali. So, mengikut hadis adalah lebih baik daripada kita reka-reka sendiri. Kita duk ingat aku 3 tak cukup, nak balas 33. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la, 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 nak bagi banyak kerana dia menyangka lebih banyak lebih besar pahala. Dah. Dalam ibadat dah. Dalam ibadat kalau Nabi sebut kata 3 itu, maka 3 itulah yang paling baik. Sama dengan wirid lepas sembahyang. Daripada hadis-hadis yang sahih, kata Nabi kata apa? Subhanallah 33. Kan hadis yang cerita orang miskin mai jumpa Nabi, mai bagi tahu tak puas hatinya orang miskin ni, mai bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami ditakdirkan oleh Tuhan jadi miskin, sedangkan orang kaya ditakdirkan oleh Tuhan jadi kaya. Untunglah mereka, kerana kaya mereka boleh buat donation, mereka boleh buat sedekah, mereka boleh sponsor orang pergi haji, pergi umrah, mereka boleh buat rumah anak yatim. Beruntunglah orang kaya, sedangkan itu takdir Allah kepada mereka. Macam mana dengan kami, orang susah, orang miskin, kami tak ada peluang nak buat yang tu. Ini hadis dia. Nabi kata tak apa. Nabi kata lepas sembahyang baca subhanallah 33. Nabi sebut 33. Nabi kata alhamdulillah 33. Nabi kata Allahu Akbar 33. Dan satu riwayat lain kata 34. Bila Nabi sebut bilangan 33, 33, 34, maka kita ikut 33 itu lebih baik. Kalau kita nak lebih, boleh tak boleh? Boleh, tak salah. Tetapi mengikut apa yang Nabi kata itu tetap lebih baik. Ada satu orang mai tanya saya lepas habis kuliah, dia kata, Ustaz, habis macam hadis, dia kata macam hadis yang kata Nabi istighfar 70 kali, lepas tu dia mai pula satu hadis lain kata Nabi istighfar 100 kali, tu kira macam mana pula? Dia kata. Baik, dalam bab tu ada penyelesaian pula di kalangan ulama hadis. Dia kata apa? Apabila angka yang disebut oleh Nabi tu banyak dan disebut berbeza-beza, kesimpulan dia apa dia? Lebih banyak lebih baik. Dia ada penyelesaian. Benda ni dah dibincang dah oleh ulama hadis dulu. Dalam bab tu, dalam bab kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, adakah tertentu kepada 70 saja? Adakah tertentu kepada 100 saja? Dah. Cuma Nabi kata apa? Aku beristighfar 70 kali satu hari. Satu riwayat lain Nabi kata aku istighfar 100 kali satu hari.
Kesimpulan dia apa dia? Nabi nak abang kata lebih banyak kita istighfar itu lebih baik. Itu dalam konteks istighfar. Dalam bab zikir, dalam rokok, dalam sujud, tiga saja. Jangan duk lebih. Kalau lebih jadi apa dengan sembahyang kita? Tak jadi apa. Tak jadi apa. Cuma kita ni menyalahi yang aula. Dia panggil khilaful aula. Kita menyalahi hak aula. Hak aula. Hak lebih baik hak Nabi sebut. Kita pergi buat hak Nabi tak sebut. Kita pilih yang menyalahi yang lebih baik. Begitu. Nah, baik. Kemudian dia kata di sini, kemudian telah bersalah-salahan ahlul ilmi. Kemudian daripada wafat Nabi SAW. Maka telah memikir setengah daripada sahabat Nabi bahawa mengerjakan sunat tatawuk oleh orang laki-laki yang musafir kerana menambahkan lagi khair dan kebaikan mereka itu. Sebahagian sahabat kata buat sembahyang sunat. Tatawuk ni maksudnya sunat. Tuan-tuan pergi Madinah especially. Tuan-tuan tengok ada budak-budak jubah putih ni, kan? Depan tidur belah bahagian depan tu. Depan duduk belah bahagian dekat ke mihrab imam tu. Lepas habis bagi salam apa semua ya, depa ada lengkong. Duduk lengkong, ada satu syekh duduk mengajar depa. Ada sebahagian mereka ni duduk pergi cari tiang satu sandang, pegang Quran, duduk pejam mata, duduk mengapai Quran. Geng ni semua, mereka pakai jubah putih singkat. Kalau pergi perhatilah, mereka pakai jubah putih, jubah mereka singkat. Semua singkat. Kan? Tak. Pasal apa yang dia pakai singkat tu? Pasal apa? Adakah dia beli jubah tu lama dah dan dia besar, maka jubah tu jadi singkat? Ada. Tak, bukan yang tu. Pasal apa yang semua budak-budak tu semua sama, jubah mereka semua singkat-singkat. Atas pada buku lali. Nampak macam hanging. Nampak macam tu. Pasal apa? Yang tu orang Arab panggil mutawwi'. Mutawwi'. Ni tajuk kita duk baca fit tatawwu'. Mutawwi' ni maksudnya apa? Depa ni ikut sunnah. Ikut sunnah. Pasal apa? Pasal sunnah Nabi, laki-laki pakaian di atas buku lali. Di atas buku lali. Bahkan Nabi ugut, kalau hadis dia, Nabi kata ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata mana-mana kain yang melabuhi buku lali, maka itu bahagian api neraka. Nabi kata. Walaupun kemudiannya hadis itu dirumuskan oleh ulama hadis, dia kata kalau sekiranya labuh itu disertai dengan rasa sombong, itu yang haram. Kalau tidak disertai dengan sombong, itu tidak haram. Dia kata itu rumusan daripada ulama hadis. Tetapi mengelakkan daripada pakai labuh itu tetap lebih baik. Dan pakai atas daripada buku lali itu dia panggil mutawwi'. Mutawwi' itu maksudnya ni tatawwu' ni sunat. Dia nak ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada orang tanya saya, dia kata ustaz, pasal apa depa ni jubah singkat-singkat, tak ada duit kau budak-budak ni duk mengaji ni. Dia pergi faham dulu tu. Tak ada duit kau nak beli jubah ni, tah jubah tahun bila, tahun berapa dia duk pakai ni. Kita nak bagi duit kat depa boleh tak ustaz? Dia duk tanya itu. Bagi alhamdulillah. Memang boleh lah. Tapi jubah singkat tu bukan pasal tak ada duit. Jubah singkat tu pasal ikut sunnah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Ishaq. Itu dia nak cerita tentang sembahyang sunat itu boleh dilakukan ketika musafir. Muka surat sebelah tu pun sama. Tuan-tuan buka lagi. Muka surat 36. Muka surat 36. Dia kata, fil jam'i bainas salatain. Ini baru masuk bab sembahyang jamak. Baru masuk bab sembahyang jamak. Iaitu bab pada menyatakan himpun di antara dua sembahyang. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Boleh tak boleh kita himpun isyak dengan subuh? Tak boleh. Boleh tak boleh kita himpun subuh dengan zuhur? Tak boleh. Okey? Subuh dengan zuhur memang sampai bila pun tak boleh. Isyak dengan subuh, boleh tak boleh? Walaupun orang nampak boleh buat sembahyang isyak lepas tu saat masuk subuh, tak boleh. Pasal apa? Pasal subuh dia menunggal. Dia tak ada kawan dia tak ada pair dia. Okey. So, tajuk pada malam ni dia nak cerita tentang menghimpunkan dua sembahyang. Maka sebelum diterangkan satu-satu masalahnya,
Lebih dahulu didatangkan hadis tempat ulama mengambil istidlal pada sembahyang jamak. Kita tengok dalil dulu. Ini yang syok. Yang kata kitab Bahrul Mazi ni, dia perbincangan fiqh dia berdasarkan kepada hadis Nabi. Hadis yang menjadi asas perbincangan ialah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tapi ketika mengupas hadis-hadis ni, dia buat main hadis daripada Bukhari, daripada Muslim dan daripada hadis-hadis lain lagi. Yang tu yang bagus dia ni. Baru ni siapa tak tahu pergi buat satu visit ke makam Syekh Idris Al-Marbawi. Mereka upload gambar masuk dalam Facebook saya. Kan? Apa makam Syekh Idris Al-Marbawi. Ni contoh hak tulis kitab ni. Di Lubuk Merbau. Dia meninggal di Ipoh, dikebumikan di Lubuk Merbau, kampung asal kelahiran dia. Dia dikebumikan balik di situ. Kemudian mereka tunjuk signboard sebelum masuk ke perkuburan dia tu, ada satu signboard tulis siapa dia orang tua ni. Syekh Idris Al-Marbawi ni siapa dia ni? Orang hebat, tuan-tuan. Satu-satunya anak Melayu lulusan Al-Azhar yang sampai ke tahap boleh buat kamus. Anak tuan-tuan mengaji sekolah Irsyad, mengaji Al-Mashhur, pergi mengaji Maktab Mahmud di Kedah apa semua no, mesti kena kamus Al-Marbawi. Mesti wajib tingkatan 1 masuk kena beli. Pasal apa? Satu kamus yang hampir lengkap. Kamus Arab Melayu yang hampir lengkap. Dia buat kerana Allah. Tak ada pernah ingat kata kamus ni nak diulang cetak, nak dijual dan nak makan royalty. Tak pernah ingat. Sehinggalah apabila kamus dia ni, kamus yang ditulis oleh orang yang berhati bersih. Hebat. Kamus Marbawi cukup hebat. Sampai syarikat-syarikat ni nampak benda ni profitable kalau sekiranya ada pihak nak modernize bahasa dia. Sebab bahasa dalam kamus Marbawi itu bahasa macam Bahrul Mazi, bahasa dia semi klasik. Dia tak klasik sangat, tapi dia semi klasik. So ada syarikat percetakan ni, printing company ni yang duk nampak duit. Maka mereka teringin untuk nak ambil kamus Marbawi ni, mereka nak modernize bahasa dia, nak jadikan kamus Melayu Arab tetapi agak moden. Mereka buat rombongan pergi jumpa dia. Masa tu dia duduk Mesir, contoh ni. Dia pergi jumpa dia di sana. Mereka jumpa dia. Mereka kata, Tuan Syekh, kami nak minta izin untuk kami nak ubah ni kamus Marbawi ni, bahasa dia moden sikit. Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Dia kata, kalau mu pandai, mu buat sendiri. So dia tak pernah ingat pasal nak cari duit dengan cara ni. Dia tak pernah ingat pun, tak pernah teringat dalam hati dia benda ni satu hari dia boleh buat duit. Dia tak pernah teringat benda ni. Bila orang mai kat dia, orang approach dia, benda ni nampak, dia kata kalau pandai pergi buat sendiri, jangan duk ubah dia buat. Belum cerita apabila kerajaan Malaysia memperkenalkan tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia ni. Dia dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia. Masa tu Menteri Tan Sri Yusof Noor jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, jaga hal ehwal Islam. Pi ke Mesir no. Nak panggil balik, nak suruh dia terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah Malaysia. Dia tengok balik. Dia bukan orang yang gila glamour. Dia bukan cerita nak popular. Dia bukan mau, dia tak mau yang ni semua. Dia buat kerja ni kerana Allah. Dia lain, tuan-tuan, dia lain daripada hak duk ada ramai-ramai ni. Dia lain. Dia tak mau balik. Hantar seorang lagi. Allah yarham apa nama Tan Sri Hamid Osman. Dia hantar pula. Kok-kok lah Yusof Noor pergi duk bercakap Pelik Terengganu, dia tak apa nak ni ke apa. Hantar Hamid Osman Kedah ni. Kok-kok boleh pergi bercakap, boleh pujuk dia balik. Tak mau balik. Dia tak mau balik. Dah, mereka kata bukan apa, kami nak bagi semangat kepada orang Malaysia, budak-budak Melayu ni,
alang-alang mengaji agama, jadi macam tuan. Tak mau. Dia ni satu, apa kita kata, satu personality yang tersembunyi. Bukan glamour yang dia cari, bukan duit ringgit yang dia cari. Akhirnya setuju balik. Anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama dibuat di dataran pusat Islam. Dia pergi dengan jubah dia, dengan pegang tongkat tu arah masa tu. Panggil, terima, orang suruh bagi ucapan. Dia tak mau berucap pula dah. Dia tak mau berucap. Lepas pujuk, minta juga cakaplah apa-apa sepatah orang nak dengar suara dia. Duk kenal kamus Marbawi aja ni. Idris Al-Marbawi ni tak pernah kenal. Cakaplah. Tuan-tuan, dia pergi dekat mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pergi duduk. Kalau kita, tuan-tuan, pergi, alhamdulillah. Terima kasih kepada, kan? Tidak dilupakan kepada, saya tidak pernah menyangka saya akan mendapat anugerah ini. Nampak kesemak kita tu, nampak. Nampak kesemak kita tu, nampak orang tengok, wah, hal lah dia ni. Beza, tuan-tuan. Orang ikhlas dengan beza, jauh beza. Mereka upload gambar, mereka pergi ziarah makam dia, tuan-tuan. Ni, tiap-tiap patah perkataan kita baca ni, dia duk generate pahala dekat dia ni. Allah. Ni, tiap-tiap patah ni. Generate pahala dekat dia. 1 sen dia tak dapat ni. Bahrul Mazi ni duk ada 11 jilid. Tiap-tiap satu binding kitab ni pecah 2 jilid, jadi 22 jilid. 22 jilid Bahrul Mazi ni ulang cetak ni tak tahu berapa ratus kali dah ulang cetak ni, daripada cetak di Beirut dulu ni. Sampai hari ni kita duk baca relay kitab ni, kita duk baca ni, dia 1 sen pun tak ambil duit. Baca tak habis kita itu nak kena habang juga. Barulah kita tahu orang tua yang tulis kitab ni bukan sebarang orang. Itu sebab bila kita baca dia lain, tuan-tuan. Kita baca dia orang Arab dia kata zuk, dia ada satu zuk, dia ada satu feeling dekat kita ni. Bila kita baca ni dia ada feeling. Kita biasa beli buku agama baca, tak ada feeling. Baca just knowledge macam tu je, dia tak ada feeling. Kitab dia ni bila kita baca dia main satu feeling. Feeling tu main daripada keikhlasan dia. Dia main kat kita. Keikhlasan dia tu dia main kat kita. Pasal dia menulis daripada hati yang bersih. Dia landing di hati kita. Tu. Ini hebat orang tua ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis ni dia kata an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ghazwat Tabuk idza irtahala qabla zayghi syamsi akhara az-zahra ila an yajma'aha ila al-'asri wa yusallihima jami'ah. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia di dalam perang Tabuk apabila berjalan sebelum daripada cenderung matahari. Nabi kalau dia bertolak tu sebelum Zuhur. Tak masuk Zuhur lagi, Nabi bertolak. Maka mentakhir Nabi akan Zuhur sehingga mengumpul dia kepada asar. Itu yang Nabi buat. Kalau kita keluar sebelum masuk waktu semayang, buat jamak takhir. Nabi dia lagu tu. Kita keluar daripada Batas nak pergi Kuala Lumpur. Kita keluar pukul 11 pagi. Misalnya, 11 pagi Zuhur masuk dah lagi? Tak masuk lagi. Kalau begitu, Nabi kalau begitu, dia akan buat jamak takhir. Okey, baik. Dan sembahyang Zuhur dan Asar itu sekaliannya di dalam waktu Asar. Maksudnya jamak takhir. Okey. Masalah jamak takhir dan syaratnya. Ni kalau kita nak buat jamak takhir, dia ada syarat dia. Pada sepotong hadis itu menunjukkan Nabi SAW mentakhirkan Zuhur ke dalam waktu asar dan disembahyangkannya sekaliannya di dalam waktu asar itu.
Maka dengan sepotong hadis ini, setengah daripada dalil atas harus mengajarkan jamak takhir itu. Hadis ni yang pertama dalil kepada boleh buat jamak takhir. Itu satu. Kata Imam Nawawi, dan jika menghendaki seseorang akan jamak sembahyang pertama di dalam waktu yang kedua, maksudnya nak jamak takhir, seperti hendak jamakkan zuhur dalam waktu asar, nescaya wajib meniatkan jamak itu di dalam waktu pertama. Itu syarat dia yang mesti kita buat. Kita keluar rumah pukul 11 nak pergi Kuala Lumpur. Okey? Keluar pukul 11 nak pergi Kuala Lumpur. Nak duduk di Kuala Lumpur 3 hari. Kita keluar pukul 11, kalau Nabi keluar sebelum zuhur, dia akan buat jamak takhir. Syarat dia apa dia? Masa masuk waktu zuhur saat lagi, kita kena niat. Kata saat lagi aku nak buat jamak takhir. Kalau tak niat jadi macam mana? Sembahyang zuhur itu jadi terlepas dan sembahyang itu dianggap qada. Pentingnya niat, maka dia dipanggil syarat bagi orang yang nak buat jamak takhir. Sebab bila kita drive kereta, bila kita dah niat nak buat jamak takhir, kena aware dengan hadut dalam kereta ni. Isteri kita, anak-anak kita ni, kita kena remind mereka. Ni dah masuk waktu zuhur, kita nak buat jamak takhir sekali lagi. Niat kata kita nak buat jamak takhir, kena abang kat mereka. Kalau mereka duduk lena, dan mereka ni pun sememangnya pun kerja lena. Start kereta tu mula chewing gum boleh duduk jalan dulu, 1-2. Tak, dan Bukit Merah pun lena dah. Lena dah. Jadi kita kena gerak dia. Kata ni, kita nak buat jamak takhir ni. Niat siap-siap. Okey, dia tak niat. Tapi bila sampai di tempat kita nak buat jamak takhir, kita tanya dia balik. Tadi, niat tak? Kata nak buat jamak takhir ni, niat ke tak? Mata duk kelipok. Tak niat lah. Dia buat kelipok tu tak niat lah. Kata, tak niat, tak boleh buat jamak takhir. Kena qada. Zuhur yang tertinggal tu. Pasal apa? Pasal niat di dalam waktu yang pertama itu syarat kepada orang yang nak buat jamak takhir. Jangan take for granted benda ni. Jangan take for granted. Sebab benda ni adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Baik. Yakni di dalam waktu zuhur ataupun dalam waktu maghrib. Kalau nak buat jamak takhir, zuhur dengan asar, dalam waktu zuhur kena niat. Kalau nak buat jamak takhir, maghrib dengan isya, dalam waktu maghrib kena niat kata nak buat jamak takhir. Dan adalah niat itu dahulu daripada habis waktunya. Asar nak masuk pukul 4 lebih sekali lagi ni, sebelum tu nak kena niat dah. Dan masuk asar baru nak niat, tak boleh dah. Zuhur itu sudah jadi sembahyang yang kita berhutang dengan Tuhan. Kena qada sembahyang zuhur tu. Okey? Baik, dengan sekira-kira tinggal daripada waktu itu barang yang luluh sembahyang ataupun lebih. Tempoh masa kita dibenarkan untuk berniat jamak takhir ni apa dia? Sekurang-kurang masa dia sebelum masa yang kita gunakan untuk sembahyang 4 rakaat. Berapa minit lebih kurang kalau kita buat sembahyang 4 rakaat? Katalah 5 minit. 5 minutes before masuk waktu asar, kena niat dah. Paling lewat. Itu maksudnya. Maka jika ditakhirkan zuhur misalnya kepada asar dengan tiada niat, nescaya derhaka dan berdosa dia kepada Allah, dan jadilah zuhur itu qada. Dia kata. Very clear. Apa yang dia beritahu very clear. Dan apabila ditakhirkan zuhur misalnya dengan niat bahawa sembahyang dia akan yang pertama pada mula-mulanya dan diniatkan jamak, dia kena niat begitu. Niat kata saat lagi aku nak jamakkan zuhur ni dengan sembahyang yang kedua saat lagi. Itu menjadi syarat dia. Baik, kemudian bawah tu jamak takdim dan hadisnya. Atas jamak takhir. Ini jamak takdim. Hadis dia wa izartahala ba'da zairi syamsi ajjala al-'asra ila az-zuhri wa shalla az-zuhra wal 'asra jami'an summa sara. Dan apabila berangkat Nabi SAW selepas daripada masuk waktu. Okey, zuhur masuk pukul berapa? Katalah 1.20. 1.45 baru bertolak. Dah masuk dah zuhur, baru bertolak. Okey? Macam tu punya kes. Dan sembahyang Nabi akan zuhur dan asar sekaliannya. Kemudian berjalan dia dengan segala tenteranya, dengan tiada disambung kepada asar, dan sudah disembahyangkannya di dalam waktu zuhur itu. Nabi akan buat jamak
takdim. Kalau bertolak tu waktu dah masuk, Nabi akan keluar daripada sempadan karya dia, Nabi akan sembahyang jamak takdim dulu. Itu yang Nabi buat. Kalau kita buat sebaliknya, boleh tak boleh? Boleh, tidak jadi kesalahan. Cuma hadis ni nak abang, Nabi buat lagu tu. Nabi kalau dia bertolak tu sebelum masuk waktu, dia akan buat jamak takhir. Nabi kalau dia bertolak dah masuk dah waktu, Nabi akan buat jamak takdim. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat sebaliknya, tidak salah. Baik. Jamak takdim dan syaratnya. Ini syarat jamak takdim. Dan hadis di atas dalil atas jamak takdim, dan dikumpulkan sembahyang asar dalam waktu zuhur, bawa mai forward ke depan. Maka harus dikerjakan yang demikian itu dengan beberapa syarat. Dia kata nak buat jamak takdim juga ada syarat dia. Kata Imam Nawawi, dan bermula syarat jamak takdim itu ialah sembahyang yang kedua di dalam waktu yang pertama. Ialah kita nak buat jamak takdim, asar kena buat dalam waktu zuhur. Itu jamak takdim. Okay. Dan satu orang pernah tanya, dia kata, Ustaz, saya niat nak buat jamak takhir, tapi bila saya singgah di tempat nak semayang tu, waktu hak mula ni 2 hari tak habis dia kata. Itu macam mana saya dah niat dah nak buat jamak takhir? Macam mana nak selesai masalah dia ni? Macam mana nak selesai? Kita kata 2 cara lah. Sama ada yang pertama tunggu saat lah. Tunggu saat sampai masuk waktu dia, buat jamak takhir. Tunggu saat sampai masuk asar, buat jamak takhir. Cara yang kedua, boleh tak dia cancel niat tu dan dia buat pula jamak takdim? Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah apa. Kalau sekiranya masa yang ada tu lepas untuk dia nak buat dua-dua ni. Kadang-kadang dia pergi ambil itu time kecederaan. Ni nak masuk asar lagi 5 minit, dia nak buat juga jamak takdim. Ini pun satu penyakit juga ada. Masa ada tinggal 5 minit lagi nak masuk asar, tunggulah, niat kata nak buat jamak takhir lah, saya lagi buat jamak takhir. Dia nak buat jamak takdim juga. So apa jadi kat dia? Dia sembahyang zuhur, elok dia bagi salam, masuk asar. Yang tu nak panggil jamak apa pun tak tahu lagu tu. Takdim pun dah, takhir pun dah, dia jadi macam bukan jamak pula dia jadi lagu tu. Kan? Janganlah pergi buat celaru lagu tu. Kalau nak buat jamak takdim, awal langsung. Kalau nak jamak takhir, make sure masuk dah waktu yang kedua. Jangan pergi ambil time-time kecederaan macam tu. Ini penalty ni leceh. Kita anti tension. Waktu kecederaan ni dia nak kena pergi penalty lah. Kan nak kena goalkeeper lompat balik kanan, bola main balik kiri, dia jadi payah lah. Kan? Jangan buat lagu tu. Baik. Kata Imam Nawawi, dan bermula syarat dia apa dia? Mestilah buat sembahyang yang kedua di dalam waktu yang pertama. Itu yang mula. Dan bahawa didahulukan sembahyang yang pertama itu dan diniatkan jamak dahulu daripada selesai mengejarkan yang pertama itu. Bila kita buat jamak takdim, zuhur dengan asar, buat dalam waktu zuhur. Sembahyang mana dulu? Zuhur dulu. Mesti sembahyang zuhur dulu, baru sembahyang asar. Kalau jamak takdim. Baik, kalau jamak takhir macam mana? Kita nak buat zuhur dulu atau asar dulu? Mana-mana satu dulu pun tak apa. Ulama berbeza pendapat. Ada hak kata buat zuhur dulu baru asar. Pasal apa? Pasal menghormati zuhur sebagai waktu yang mula. Itu alasan dia. Ulama yang kata buat asar dulu baru buat zuhur, alasan dia apa? Menghormati tuan punya waktu. Dia kata. Kan? Jadi betul-betulnya nak buat hak mana dulu? Dalam sembahyang jamak takhir ni nak buat zuhur dulu ke asar dulu? Mana-mana dulu pun sama saja. Sama saja. Yang tak betulnya tak sembahyang dua-dua. Itu tak betul. Kan? Baik. Tengok di bawah tu masalah dia kata kalau kita nak apa susunkan balik syarat jamak takdim ni, yang pertama dia kata mulakan zuhur dulu baru asar, ataupun mulakan maghrib dulu baru isyak. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dia kata niat jamak di dalam waktu yang pertama. Kalau bagi kes sembahyang jamak takhir, kita niat waktu hak pertama ni nak bawa dalam sembahyang kedua. Masa kita buat jamak takdim, kita niat kata sembahyang yang kedua kita nak buat dalam waktu yang pertama. Itu semua orang buat. Dan syarat yang ketiga mesti berturut-turut. Di antara zuhur dengan asar mesti turut-turut. Tak boleh sembahyang dah zuhur 2 rakaat jamak qasar,
Tapi kena kopi apa tu, mai balik mai, buat lagi asar lagi 2. Walaupun masih di dalam waktu zuhur, boleh tak boleh? Tak boleh. Sembahyang jamak mesti berturut-turut. Mesti berturut-turut. Baik. Kemudian dia kata masalah jamakkan maghrib kepada Aisyah, jamak takhir, dan hadis dia. Kata Muaz bin Jabal, wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliyaha ma'al Aisyah. Dan Nabi SAW apabila dia berangkat berjalan sebelum maghrib, kalau dia bertolak keluar sebelum maghrib, mentakhir dia akan sembahyang fardu maghrib sehinggalah kepada sembahyang Isyak, sama macam zuhur tadi. Kalau dia keluar sebelum masuk waktu, dia akan buat takhir. Kalau dia keluar dah masuk waktu, dia akan buat takdim. Sama zuhur asar, maghrib Isyak sama. Baik, jamakkan Aisyah kepada maghrib, maksudnya jamak takdim, dan hadisnya harus jamak takdim pada sembahyang 2 fardu maghrib dan Isyak, yakni disegerakan sembahyang Isyak kepada maghrib. Dan dalilnya ialah hadis wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjal al-isya fa sallaha ma'al maghrib, sama juga. Nabi akan buat macam tu. Apabila dia buat takdim, dia bawa sembahyang Isyak ke dalam waktu maghrib. Kemudian di bawah tu dia cerita benda yang sama. Tonton tengok lagi bawah lagi. Bawah lagi dia bila nak mai 9.30 dia akan jadi lagu tu. Bawah lagi dia kata jamakkan sembahyang itu di dalam waktu musafir yang panjang ataupun musafir yang pendek. Dia kata itu pun sama. Kemudian di bawah tu dia mai perbincangan tentang yang kata 2 marhalah itu berapa sukatan dia. Nanti kita sebut sikit 2 marhalah ini exact sukatan dia berapa. Okey, berbeza pendapat di kalangan ulama. Kalau tuan-tuan duk baca kitab-kitab kuning lama, Sabilul Muhtadin misalnya, dia bagi kata 2 marhalah ni sampai 140 kilometer. Kiraan dia macam tu. Dia buah dalam batu, bila kira-kira balik dia nak main macam tu. Ulama-ulama fiqh yang contemporary, contohnya Dr. Wahbah Zuhaili. Ini orang hebat yang Selangor panggil mai waktu itu ni. Dr. Wahbah Zuhaili. Kalau anak-anak kita mengaji agama, dia kitab dia yang popular, kitab usul fiqh. Tajuk dia Al-Ashbah wa Nazair. Ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dia ni sama naik nama dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama mereka ni. Mereka dianggap sebagai ulama contemporary yang menjadi reference kepada semua ulama Islam yang ada pada hari ini. Ni Wahbah Zuhaili ni, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dia menetapkan 2 marhalah itu ialah 88.7 km. Itu dia bubuh. Dengan hujah-hujah dia yang kemah. Dr. Wahbah Zuhaili kata 88.7 km. Okey. Dan ada juga di kalangan ulama, contohnya Muhammad Ali As-Sabuni, juga hebat. Anak-anak tuan-tuan mengaji tingkatan 6 di sekolah Irsyad, dia mengaji teks buku yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, buku tafsir ayat-ayat ahkam. Ini pun orang hebat. Muhammad Ali As-Sabuni dia letak antara 85 ke 90 km. 2 marhalah. So kita kata ambil safe, kita kata 90. Lagu tu senang. 90 kita kata. Antara 85 ke 90, yang Wahbah Zuhaili kata 88. So kita ambil safe, kita kata 90 km. So jarak perjalanan kita nak pergi tu, kalau sampai 90 ataupun lebih, kita layak untuk buat sembahyang jamak dan qasar. Senang macam tu. Baik. Kemudian muka sebelah tu kita baca masa mukadimah tadi, dia kata jamak dengan sebab hujan harus ataupun tidak, dia kata. Okey, tu perbincangan yang kita jadikan mukadimah tadi, jadi tak payah ulang baca lagi. Kita buat kesimpulan macam yang kita kata tadi. Imam Syafi'i dia punya pendirian sembahyang jamak ni hanya bagi orang-orang musafir sahaja. Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal meluaskan kelonggaran untuk sembahyang jamak itu kepada apa?
kepada orang-orang yang dalam ketakutan, orang yang menghadapi hujan lebat. Cuma dia letak syarat lebat, ukuran lebat tu yang nak membolehkan sembahyang jamak bagi orang yang pergi masjid ni. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata lebat itu ialah apabila kita keluar basah baju. Itu lebat. Kalau kita keluar pergi sampai rumah tengok macam tak basah, itu dua. Sama ada tak lebat ataupun kita ni satu tok wali apa ke, kita tak basah baju. Yang tu Imam Ahmad bin Hanbal kata tak boleh buat sembahyang jamak. Syarat untuk buat sembahyang jamak ni, dia kata mestilah hujan tu hujan yang lebat yang boleh membasahkan baju. Okey. Dan syarat dia juga untuk orang yang nak buat sembahyang jamak di masjid ni, Imam Ahmad bin Hanbal dia tambah satu lagi. Dia kata bagi orang yang rumahnya agak jauh daripada masjid. Kalau rumah tepi masjid tak boleh juga. Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal dia boleh sembahyang dalam waktu, dia boleh lari kalut-kalut masuk dalam rumah dia, tak ada nak basah. Boleh. Itu ukuran yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diperluaskan kepada kita kata tadi, doktor yang terlibat di dalam OT, Operation Theatre, yang dia ni akan tersangkut dalam tu. Bila dia start operation, dia tak boleh tinggal. Maka dia dibenarkan buat sembahyang jamak, tetapi tidak boleh kasar. Jamak saja, tidak boleh kasar. Sama dengan bomba duk padam kebakaran, dia boleh niat kata sembahyang ni sat lagi aku buat takhir. Pasal apa? Pasal kebakaran ni. Kalau bomba bunyi-bunyi bang pakat tinggal bagi terbakar pi, depa pakat pi sembahyang, jahanam kita. Pi terbakar apa ke pejabat kita ke, kelang kita ke terbakar, panggil bomba mai. Elok depa mai pasang-pasang semua hujan. Ini apa nama bang? Pakat kampui waya, pakat pi sembahyang. Kacau. Padam, depa kena padam sebab itu lebih penting, dan depa dibenarkan untuk jamak sembahyang itu. Dan pendapat itu disokong oleh Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Okey. Baik, insya-Allah pada bulan depan kita akan baca fi salah al-istisqa, iaitu cerita tentang sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan. Di dalam tajuk sembahyang minta hujan ni, kita akan jumpa satu penjelasan tentang satu isu yang juga menjadi kontroversi dalam masyarakat. Isu doa tolak bala. Kan doa tolak bala kan, kita kadang-kadang ada sesetengah tu imam sesetengah tu imam dia bila dia baca doa dia ada tolak bala. Dia ada tolak bala. Dia kata Rabbana taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana, apa-apa semua cantik. Dia mai pula Allahumma idfa' annal bala wal waba wal apa, dia kata macamnya jurus tangan dia. Kan? Pasal dia kata tolak bala, tolak macam tu. Ada orang tolak kereta lagu tu. Tolak kereta dia kenal lagu tu. Itu tolak kereta. So, tolak bala apa lagu tu. Baik. Bagaimana kedudukan doa tolak bala? Sedangkan di sana ada satu hadis Nabi. Nabi kata tidak ada doa di sebalik tapak tangan. Ini akan timbul dalam tajuk sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Pasal apa? Pasal Nabi ketika buat sembahyang minta hujan, Nabi kalih tangan. Nabi kalih tangan. Adakah Nabi kalih tangan di dalam sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan itu, kalih tolak bala? Ataupun ada penjelasan lain kepada kalih itu? Sebab Nabi ketika buat sembahyang istisqa dan ketika khutbah sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni, bukan tangan saja yang Nabi kalih, bahkan kain sorban Nabi kalih, Nabi kalih. Dan itu akan jumpa di dalam tajuk yang akan datang insya-Allah. Kan? So di sana baru kita nampak pertemuannya. Yang kata doa yang Nabi kata tidak ada doa di sebalik tapak tangan. Maksudnya Nabi tak bagi doa terbalik tangan lagu tu. Tak bagi sebab hadis larang benda tu. Dan terbalik itu pasal apa? Pasal dia kias kepada istisqa. Sedangkan istisqa itu bukan tolak bala. Istisqa tu kita baca penjelasan dia nanti.
Dia tu syok bila kita baca ni, baru tu dia banyak. Dia bukan saja, dia lepas tu dia ada titik-titik lagi. Baru kita overview benda tu, baru kita nampak jelas benda tu. Ini penjelasan dia. Kan? Dan bila dah kita tahu macam tu, tak salah kalih tangan. Sebab yang kata Allahumma idfa' annal bala. Maksud dia minta. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, idfa' annal bala. Jauhi kami daripada bala. Minta supaya dijauhi daripada bala. Bukan ya Allah mai pakai tolak. Bukan begitu. Ya Allah, aku minta supaya dijauhi daripada bala. Nanti kita baca esok, kita nanti jumpa detail dia macam tu. Baru insya-Allah kita akan nampak cerita dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.